Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, wattaquni ya ulil albab. Muslimin muslimat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintah yang diperintahkan kepada kita dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang kita daripada melakukannya. Inilah bekalan kita. Inilah bekalan yang perlu kita cari dalam kehidupan kita ini untuk menghadapi kehidupan yang lebih bererti, yang lebih bermakna bagi kita selepas kematian kita nanti. Inilah sebaik-baik bekalan. Maka marilah kita sama-sama mencari bekalan ini, yakni bekalan taqwa Allah. Mudah-mudahan dengan bekalan ini kita memperoleh kebahagiaan dan kemuliaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Muslimin muslimat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah yang selalu kita baca dan kita dengar dibacakan oleh orang Islam yang lain, yaitu suratul Ikhlas. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, bahawa Allah itu Maha Esa. Allah lah tempat bergantung segala makhluknya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Ayat ini sekalipun ringkas dan pendek, tetapi mengandungi dasar-dasar akidah yang sangat kukuh, mengandungi prinsip-prinsip akidah yang menjadi asas kepada keyakinan kita sebagai Muslim. Muslimin muslimat yang dimuliakan, kita pada hari ini menyambut sambutan Idul Fitri. Apa arti Idul Fitri? Idul Fitri bermaksud perayaan fitrah. Apa artinya ungkapan ini? Yaitu kita menyambut perayaan atas kejayaan, perayaan atas keberhasilan kita melaksanakan perintah-perintah Allah, terutamanya amal ibadat puasa yang diwajibkan kepada kita pada bulan Ramadan. Jadi kita merayakan Idul Fitri atas dasar kejayaan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala itu. Namun yang perlu kita perhatikan ialah ibadah puasa yang diperintahkan kepada kita itu ada tujuannya, ada hikmah dan ada maksudnya yang perlu kita sama-sama fahami.
sehingga dengannya hari raya itu dinamakan sebagai Idul Fitri, yakni sambutan keberhasilan kita, iaitu keberhasilan dan kejayaan kita berusaha untuk mengembalikan diri kita kepada fitrah dan naluri asal kita sendiri. Naluri apa yang ada pada kita? Maka di antara dasar naluri itu adalah naluri fitrah, beriman, percaya kepada pencipta seluruh alam. Itulah dasar kepada seluruh fitrah-fitrah yang ada, iaitu keyakinan kepada kewujudan dan kesempurnaan pencipta seluruh alam ini yang dinamakan sebagai tauhid. Fitratul tauhid, itulah naluri yang paling penting sekali. Itulah yang menjadi asas kepada ruh, yang menjadi asas kepada keyakinan ruh pada waktu dia ruh berada pada alamnya sebelum diturunkan ke dunia ini dan dihubungkan dengan jasad manusia-manusia menurut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa ruh pada waktu itu sudah memiliki naluri ini, naluri bertauhid, naluri meyakini kewujudan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta seluruh alam. Maka inilah naluri yang paling penting kita jaga. Dan amal ibadat puasa yang kita lakukan itu, antara tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan manusia kepada kesedaran tauhid ini, mengembalikan manusia kepada fitrah asal ini, iaitu fitrah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta seluruh alam, yang mengatur, yang menguruskan, bahawa dia memiliki segala sifat kesempurnaan dan suci daripada segala sifat kekurangan. Naluri itulah yang perlu tumbuh dalam diri kita sebagai hasil daripada ibadah yang kita lakukan, ibadah puasa yang kita lakukan itu. Maka di situlah kita merayakan kejayaan kita melakukan amal dengan harapan mudah-mudahan hasil daripada ibadah kita itu, maka keyakinan tauhid kita ini semakin kuat dan semakin teguh. Maka naluri antara asas-asas keyakinan kita kepada Allah adalah seperti yang disebutkan di dalam surah tadi itu. Yang pertama sekali, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah itu Maha Esa, iaitu perlu ada dalam keyakinan kita bahawa alam ini ada penciptanya, ada pemiliknya, ada pentadbirnya, dan pentadbir itu Maha Esa. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dinamakan wahdaniyah, yang menjadi dasar keyakinan kita. Yang kedua, Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung sekalian makhluk, yakni makhluk ini seluruhnya bergantung dan berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Ta'ala tidak berhajat apa-apa pun kepada makhluk. Inilah yang perlu kita yakini, bahawa Allah Ta'ala itu bersifat maha kaya, tidak bergantung berhajat sesuatu pun kepada makhluknya, tidak memerlukan kepada pencipta, tidak memerlukan kepada apa-apa yang dilakukan oleh manusia. Ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita sendiri, tidak merubah, tidak meningkatkan, menambahkan apa-apa pun terhadap kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang dinamakan sebagai qiyamuhu binafsih. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala itu tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Iaitu perlu ada dalam keyakinan kita, dalam tauhid kita, bahawa Allah Ta'ala itu maha suci, tidak menyerupai sesuatu pun makhluknya, dan tidak ada satu makhluk pun, tidak ada suatu makhluk pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keyakinan yang perlu kita tanam sekukuh-kukuhnya ke dalam hati kita, bahawa Allah Ta'ala itu ada, Maha Esa, Maha Suci, tidak bergantung pada yang lain, dan tidak menyerupai sesuatu pun. Kita hanya meyakini kewujudannya atas dalil-dalil yang ada,
dalil-dalil yang menunjukkan kepada kewujudan Allah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Bagaimana hakikat Allah, maka itu adalah sesuatu yang tidak mampu dicapai oleh manusia ini. Itulah artinya. Maka di dalam ilmu usuluddinnya dinamakan mukhalafatuhu lil hawadis. Ini antara hakikat-hakikat tauhid yang perlu kita tanam, yang mana apabila perkara-perkara ini semakin kukuh dalam keyakinan kita, maka berarti kita telah kembali kepada fitrah kita yang asal, iaitu fitrah beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Maka atas dasar itulah kita merayakan perayaan ini atas kejayaan kita untuk meneguhkan tauhid kita. Mudah-mudahan tauhid kita ini semakin kukuh, semakin mendalam. Dan itulah yang dipesan oleh Nabi SAW supaya kita sentiasa menjaganya. Di dalam sabdanya Nabi menjelaskan, memerintahkan para sahabat, jaddidu imanakum, perbaharui imanmu. Para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara untuk kami mentajdid, memperbaharui, memperkukuh iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjelaskan, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyakkan ucapan, banyakkan menyebut, banyakkan zikir la ilaha illallah. Maka demikianlah ikhwan dan akhwat sekalian, antara tujuan kita menekuni dan mengamalkan zikir la ilaha illallah ini adalah untuk mengembalikan diri kita kepada fitrah, untuk menyedarkan, mengingatkan hati kita dan mengembalikan dia kepada fitrah asal, yang juga merupakan sesuatu yang dimaksudkan daripada amal ibadah puasa yang kita lakukan, iaitu kembali kepada naluri asal, naluri yang yakin kepada Allah, yang percaya kepada Allah, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta seluruh alam. Inilah yang perlu kita jaga baik-baik, kerana inilah harga diri kita. Inilah modal asas kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya hakikat ini rosak, maka kembali kita adalah sesuatu yang sangat buruk. Inilah yang perlu kita sama-sama jaga, perkukuhkan dia. Mudah-mudahan tauhid ini, naluri ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad SAW sentiasa berpesan kepada kita supaya selalu mengingati hakikat ini, supaya memperbanyakkannya, sehingga Nabi memberi jaminan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang di akhir kalamnya itu, penutupnya itu adalah kalimatnya la ilaha illallah sebagai ungkapan dari keyakinan yang tertanam di dalam hatinya, Nabi mengatakan dakhalal jannah, jamin baginya syurga, terjamin syurga baginya. Maka demikianlah kita melihat betapa generasi-generasi selanjutnya selepas Nabi Muhammad SAW dituruti oleh para sahabat, tabi'in, atba'at tabi'in dan sebagainya. Mereka itu, antara mereka itu berusaha untuk menyedarkan manusia, mengembalikan manusia, mengukuhkan manusia dengan kalimat tauhid ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, apabila beliau didatangi oleh orang-orang yang berakhlak buruk, penjenayah, perampok, pencuri dan sebagainya, ditalkinkan dulu kalimat ini, qul la ilaha illallah, diajarkan dulu kalimat ini. Dan di antara mereka itu ada ramai di antara mereka itu yang bertaubat kembali kepada Allah, memperbaiki diri, bahkan ada di antara mereka menjadi orang soleh, bahkan menjadi aulia Allah berkat pengisian kalimat tauhid la ilaha illallah yang diajarkan seperti oleh Syekh Abdul Qadir. Dan bukan beliau saja, bahkan alim-alim ulama yang lain sebagai pembina umat, pemandu umat. Itulah dasar intipati yang mereka ajak manusia supaya kembali kepada tauhid yang merupakan naluri fitrah asal manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Muslimin muslimat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkokohkannya. Itulah sebaik-baik bekalan dan itulah ukuran yang menjadi pengukur kepada kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang bertakwa. Muslimin muslimat yang dimuliakan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi bersabda, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu itu sehinggalah dia mengasihi untuk dirinya, dia mengasihi saudaranya apa yang dia kasih untuk dirinya sendiri. Hadis ini, menurut hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahawa iman itu ada kaitannya dengan persaudaraan di kalangan orang-orang Islam. Sehingga dikatakan di sini antara alamat kesempurnaan iman seseorang itu ialah apabila dia menyukai sesuatu itu diperolehi, didapati oleh saudaranya sebagaimana dia suka perkara itu dia perolehinya. Yani sikap kita terhadap orang Islam yang lain supaya mereka itu mendapat kebaikan, mendapat itu, dapat ini, sebagaimana kita menginginkannya, itu adalah alamat kesempurnaan iman. Bahkan sebaliknya, sekiranya tertanam di dalam hati kita menginginkan melihat orang yang ini binasa, yang ini rosak, yang ini celaka, yang ini gagal, itu dan ini, itu alamat iman kita itu ada penyakitnya. Itulah yang perlu kita sama-sama perbaiki. Maka memperbaikinya memperbaiki iman. Dan cara memperbaiki iman itu antaranya seperti yang dijelaskan dalam hadis sebelum ini adalah menekuni kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka marilah kita sama-sama berusaha menekuni kalimat ini sehingga terbuang penyakit-penyakit itu, sehingga kita dalam hubungan kita sesama muslim adalah dengan penuh kerahmatan, penuh kebaikan, penuh kebaikan. Dan beringat, mari kita sama-sama beringat, usaha memecah belahkan, melaga-lagakan, menimbulkan porak-poranda di kalangan umat Islam ini, itu adalah alamat jiwa yang sedang sakit. Itu adalah alamat iman yang semakin menipis. Itu adalah alamat hati yang semakin kotor. Perlu kita sama-sama memperbaiki keadaan ini.
Maka kita Aidul Fitri ini antara sambutannya iaitu kita menyambut kejayaan kita kembali kepada fitrah. Antara fitrah itu adalah fitrah kemanusiaannya, iaitu fitrah menyedari bahawa semua manusia ini hamba Allah, sama ada mumin atau tidak mumin, apatah lagi di kalangan sesama umat Islam. Yang tidak Islam pun seperti itu juga. Kerana itu Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dalam menafsirkan hadis ini menyatakan bahawa yang lebih baik kita tafsirkan saudara dalam hadis yang disebutkan tadi itu adalah saudara semanusianya, termasuk yang Islam dan termasuk yang bukan Islam. Maka kasih kepada yang bukan Islam itu adalah mengharapkan dia supaya mendapat kebahagiaan di kesudahannya. Yang dengan harapan mudah-mudahan mereka itu dapat petunjuk, dapat hidayat, menjadi Muslim, menjadi mukmin. Itu yang kita harapkan. Bukan kita mengharapkan kecelakaannya. Bukan itu. Maka keimanan yang sempurna itu mengharapkan semua manusia mudah-mudahan mendapat taufik hidayat Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi di kalangan sesama Muslim, lebih-lebih lagi diharapkan kebaikannya itu, diharapkan hidayahnya itu, diharapkan kemuliaan dirinya itu. Maka demikianlah yang perlu kita sama-sama sedari, bahawa keimanan yang tajamlah yang akan menyedarkan kita tentang hakikat ini. Iman yang semakin terbuka hijabnya lah yang akan memahamkan kita tentang hakikat ini. Maka kita merayakan Aidul Fitri kali ini adalah antaranya kejayaan kita untuk kembali kepada naluri kemanusiaannya, bahawa kita ni hamba Allah dan hamba-hamba Allah yang lain adalah merupakan saudara kita yang perlu kita sama-sama berkongsi kebaikan, nasihat menasihati, perbetulkan, membetulkan kesilapan, bukan mencelakakan, bukan menghina, bukan memandang remeh, bukan menekan, bukan itu dan bukan ini. Maka itulah yang merupakan tuntutan yang sepatutnya. Maka di hari yang mulia ini mudah-mudahan Allah Ta'ala membangunkan kembali semangat persaudaraan kita, supaya kita ini penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmat, penuh dengan kesedaran, penuh dengan keinsafan. Maka pada hari yang mulia ini marilah kita sama-sama memohon maaf kepada saudara-saudara kita, dan kita memberi kemaafan kepada siapa saja yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Mudah-mudahan semua ini mendatangkan kebaikan kepada kita semua. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Wahai Tuhan kami, tolonglah kami. Wahai Tuhan kami, berikanlah kemuliaan dan kebahagiaan dalam hidup kami, dunia dan akhirat. Wahai Tuhan kami, berikanlah taufik dan hidayat kepada raja kami, kepada sultan kami dan keluarga baginda. Jadikanlah orang-orang yang menguasai dan memimpin kami orang-orang yang mendapat taufik dan hidayat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah tempat kami tempat yang aman, tempat yang selamat, tempat yang mendatangkan keberkatan zahir dan batin dunia dan akhirat. Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahumma salli ala nabiyil hashimi